Nama saya Muhammad Iman Syamil bin Muhammad Jazri, yang dipertua ataupun Ketua Pelajar Negeri Harum Manis, Perlis. Untuk terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sudi meluangkan dan memberi peluang kepada pemimpin UiTM se-Malaysia untuk kita bertemu. Persoalan yang saya ingin bertanya adalah mengenai pemimpin. Kita difahamkan yang berada di sini merupakan pemimpin-pemimpin UiTM yang dipilih dan menjadi perwakilan pelajar dari setiap cawangan. Oleh itu, apakah tanggungjawab maupun any suggestion yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh kongsikan kepada kami untuk menjadi pemimpin yang baik buat mahasiswa serta mahasiswi UiTM? Persoalan saya yang kedua adalah saya ingin bertanyakan mengenai isu Tun Dr. Mahathir memberi tempoh masa 7 hari untuk menarik balik tuduhan pada tempoh hari. Apakah pandangan Datuk Seri? Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Yang you nak suruh saya gaduh dengan Mahathir lagi pasal. Sudahlah. Okey. Yang pertama tanggungjawab pemimpin. Saya pun belajar untuk dan cuba menjadi pemimpin yang baik. Ya. Dia kalau dalam kaedahnya itu kita selalu popularkan taklifun wala tashrif. Responsibility and not a privilege. Ya. Karena kadang-kadang masalahnya orang bila jadi pemimpin tu dia rasa dia ada kuasa semua, istimewa, jadi dia bagi tu yang jadi masalah anak, pinak, menantu semua kaya jadi kaya ni. Okey. Dan sistem itu bukan saja mengesankan bagi negara lain termasuk pemimpin Melayu. Sebab tu dalam usaha saya nak betulkan kaedah ini. Jadi memimpin ini untuk khidmat. Ini satu amanah, taklif, tanggungjawab. Bukan tashrif, bukan keistimewaan. So message itu kena jelas. Tapi selain dari itu tentulah dia kena ada, saya sebut ada idealism, dia kena ada conscience, hati, tahu. Sebab apa saya, di antara perkara pertama yang kita lakukan dalam kerajaan perpaduan ini, selesaikan masalah kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar ni maknanya orang makan tak cukup. Ya? Susu anak tak terjamin. Berapa orang ada? Berapa isi keluarga? 130,000. Jadi saya kata, saya tak peduli. Tahun ini juga kita cuba selesaikan. Tahun ini juga. Ada ahli parlimen yang pertikaian mana ada dalam Islam. Ada juga faham-faham macam tu. Faham Islam ni sangat jangkal. Mana mungkin kita bicara soal Islam, kemudian mengatakan tidak mungkin kita selesaikan masalah kemiskinan tegar. Ya. Ayat-ayat Quran yang menyanggah orang yang menganiayai tidak bantu orang miskin itu jelas. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, mendustakan agama kerana menyalahguna harta anak yatim dan tidak bantu orang miskin. Apa dia kebanggaan satu negara? Dalam surah Al-Balad, ya. Falahtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Bagaimana nak angkat darjat kita? Fakku raqabah. Maknanya bebaskan manusia dari perhambaan. Perhambaan ini termasuk kalau kemiskinan tegar. Walaupun dia bukan hamba, dia tidak kategori hamba, tapi perhambaan. Dia tak boleh. No means of survival. Jadi saya kata, dengan kekayaan kita melempar ranah ini, takkan tak boleh cari jalan. Berapa perlu lagi? 50 juta, 1 juta. Saya tak peduli. Tahun ini, sebelum akhir tahun ini, insya-Allah kita selesaikan 130,000 kemiskinan tegar. Ya. Ini sebab tu saya kata daripada cita-cita. Jadi kena ada. Tapi kena juga kekuatan ilmu. Sekarang kalau sudah dengar, kadang dia bersyarah, sudah boleh nilai kata ahli parlimen. Ahli parlimen itu wakil rakyat. Kan satu kawasan ada 80,000 pengundi, ada 100,000 pengundi. So boleh nilai. Cuba dengar sikit nilai. Tak kira lah parti apa pun. Tak kira ada pakai macam mana pun. Nilai ucapan. Pertama, akan fakta dia betul. Ataupun dia sandiwara, wayang. Bercakap untuk menyenangkan orang yang mendengar. Tak kira betul, tak betul. Tak kira benda sabar atau tidak. Jadi, nasihat saya kepada anak-anak. Ini pemimpin. Bila pemimpin ni tanggungjawab lebih. Kalau orang lain baca 2 jam, you kena baca 3 jam. Kalau orang baca 5 buku, you kena baca 10 buku. Saya nasib baik, kan duduk dalam penjara lama, banyak baca buku. Tapi yang tidak masuk penjara, janganlah kata kena masuk, bukan kena baca buku.
Ambil arwah, kena cuba menelaah. You see? Dan dia bukan sahaja bidang pengkhususan kita yang kita mesti excel. Yang kita mesti pastikan kecemerlangan dalam disiplin kita. Tetapi kerana kita ini hidup. Bila saya cakap tadi budaya Malaysia, kekuatan dia, perlembagaan dia, budaya Melayunya, kekuatan bahasa. Ini maknanya bidang ilmu itu begitu luas dan kita harus kuasai. Kemudian konsisten, dia istiqamah. Itu penting. Itu yang saya ingat penting sebagai nasihat kepada anak-anak. Gunakan kebebasan, menimba ilmu dan ambil sikap yang baik. Jangan cepat menghukum. Ni sekarang hukum, tak setuju je, dah sesat. Tak setuju je, kafir. Tak boleh. Ya? Kerana kita dalam dakwah, bil hikmah wal ma'uzatil hasanah. Mesti kita tak boleh lagi daripada kaedah, prinsip Islam dan Quran itu. Mungkin Tuan Dr. Mahathir ni jangan bimbang, tak apalah. Saya dia bercakap bahawa dia pentadbiran dia ada baik dia juga, tapi masalah kerosakan yang diberikan tu banyak. Sistemnya. Kemudian kalau bila cakap soal Melayu ni malas. Melayu ni tak erti terima kasih, mudah lupa. Semua yang negatif ini. Betul ke budaya Melayu begitu? Saya tahu majlis Profesor Melayu pun ada. Tak betul. Bangsa mana yang tidak ada yang malas? Semua bangsa ada. Bangsa mana yang mudah lupa? Semua bangsa ada lupa. Tetapi Melayu telah melahirkan tokoh-tokoh besar, pemikir-pemikir besar, sarjana dan intelektual besar. Ada. Itu juga orang Cina, baik orang India atau Dayak, Kadazan. Tak apalah. Tapi jangan menghina. Ini ada masalah saya sebut tadi tentang masalah budaya pemikiran kolonial. Captive mind. Jose Rizal, siapa Jose Rizal? Pejuang Filipina yang kemudian ditembak mati. Okay. Dia pernah menulis, tak salah saya, 17 tak ingat. The indolence of the Filipinos. Maksudnya kemalasan, kelembapan orang Filipino. Itu tulisan itu menyanggah pemikiran kolonial, penjajah Spanyol. Dia kata bagaimana boleh bangsa ini dikatakan malas, Melayu Filipina, dia boleh ada trading dengan rantau dan dunia. Bagaimana Melayu di Melaka boleh jadi malas? Padahal dia belum menjadi pusat kosmopolitan dan perdagangan antara bangsa terkenal. Bagaimana boleh kita malas? Dia boleh terjemahkan kitab-kitab dan daripada Al-Aqaid, An-Nasafi sampai karya-karya besar. Ini pemikiran. Yang masalah kita ini pemikiran pimpinan. Jadi itu bagi saya ini soal pola pemikiran percanggahan dengan Tuan Mahathir. Walaupun saya tahu media ini dia nak fikir, nak suruh saya gaduh. Saya tak nak gaduh. Tapi jawab, saya jawab. Dia minta bukti, saya akan bagi bukti. No problem. Puas hati,